Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. وقال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya mengumpulkan kita pada petang ini, pada hari yang mulia, hari Jumaat, bagi mempelajari ilmu daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pengajian kita akan menggunakan kitab Minhajul Talibin sebagai panduan bagi memahami masalah yang bakal kita bincangkan pada hari ini, iaitu masalah haid, nifas dan istihadah. Sebelum saya memulakan perbicaraan terus kepada kitab, pertama sekali apakah yang boleh kita sebut sebagai rujukan-rujukan yang boleh kita gunakan bagi mendalami masalah ini? Ada sebahagian masyayikh di Hadramaut menyebut seperti berikut. Mereka mengatakan hid fil irsyad wa adzin fil muqaddimah wa hujj fil umdah. Begitu yang disebutkan. Apa maksud dia? Hendaklah kamu menunaikan haji di dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, dan hendaklah kamu melaungkan azan melalui kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan hendaklah kamu berhaid, iaitu memahami masalah haid, melalui kitab Al-Irsyad Irsyadul Ghawi karangan Ibnul Muqri. Maksudnya apa? Maksud daripada keterangan ini adalah kitab-kitab matan yang dinyatakan tadi adalah lebih terperinci dalam perkara-perkara yang disebutkan. Maksudnya, kalau kita ingin mempelajari secara lebih terperinci berkaitan dengan bab haji melalui matan, maka kita akan temui apa yang kita ingin dambakan itu melalui kitab Umdatus Salik,
Umdatus Salik perbahasan berkaitan dengan haji ni panjang, lebih panjang daripada matan-matan yang lain. Begitu. Kalau kita ingin melihat masalah azan dan iqamah yang lebih terperinci berbanding matan-matan yang lain, kita akan temui di dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Dan kalau kita ingin mengetahui masalah haid, nifas, istihadah dengan lebih panjang masailnya, furu'nya, maka kita akan peralihi daripada kitab Al-Irsyad. Ya, kitab Al-Irsyad ini adalah merupakan kitab karangan seorang ulama Zabid, ulama Yaman yang lebih dikenali dengan Ibnu Al-Muqri. Ibnu Al-Muqri. Beliau merupakan ulama hebat yang mengarang kitab-kitab yang hebat. Alhamdulillah. Antara kitab yang dikarang oleh Ibnu Al-Muqri adalah merupakan ringkasan kepada Raudah yang berjudul Raudut Talib. Kemudian beliau, kalau siapa pergi Ma'arif Kutub baru ni, pergi bahagian Azhar itu ada bahagian makhtutat tu kan, ada bahagian makhtutat. Dia ada tunjuk satu makhtutat. Makhtutat itu adalah kitab karangan Ibnu Al-Muqri yang berjudul Unwan Asy-Syaraf Al-Wafi, ada dijual, yang sudah dicetak. Uniknya kitab ni, Unwan Asy-Syaraf Al-Wafi, kitab itu mengandungi 5 buah ilmu. Ada 5 buah ilmu. Namun cara penulisan dia itu yang unik. Siapa pernah tengok, mungkin sebahagiannya telah ada maklumat ini, iaitu kitab itu kalau kita baca seperti biasa. Tulisan Arab ni baca daripada kanan ke kiri kan. Kalau kita baca daripada kanan ke kiri, maka itu satu ilmu. Kanan kiri macam biasalah, baca macam biasa tu satu ilmu. Kalau kita baca, kita susun huruf pertama dia, huruf pertama setiap barisan, setiap baris. Contohnya ada 10 baris, huruf yang pertama apa? Alif. Huruf pertama bagi perkataan pertama dalam baris itu, contohnya alif. Kemudian kita sambung pula dengan huruf pertama baris kedua, apa dia? Huruf pertama baris ketiga, kalau kita cantum, dia akan jadi satu ilmu yang lain. Macam mana dia boleh fikir untuk, dia macam orang buat silang kata. Silang kata tu nak buat pun susah kan. Ini susun huruf pertama, dia jadi satu ilmu, bukan perkataan. Kalau kita susun huruf yang paling hujung, susun ke bawah, dia akan jadi ilmu yang lain. Dah 3 ilmu dah. Dan kalau kita susun kalimah nombor 3 misalnya, kita susun kalimah nombor 3 ke bawah, dia akan jadi ilmu lain. Dan kita susun kalimah nombor 6 ke bawah, jadi ilmu lain. Semua ada 5 ilmu. Dan ilmu yang digarap dalam buku tersebut, ilmu yang susah, bukan ilmu yang senang-senang. Ada ilmu arud, ada ilmu qawafi, ilmu fiqih, ilmu tarikh, dan satu lagi ilmu apa? Badik mungkin. So ada 5 ilmu. Jadi Allah Ta'ala memberi kebentaran luar biasa kepada Ibnu Al-Muqri. Dan kitab Al-Irsyad ini dahulunya adalah kitab muqarrar. Di Hadramaut misalnya, di Zabid misalnya, kalau kita baca dalam muqaddimah yang disertakan dalam cetakan Darul Minhaj, maka disebut dahulu di Zabid para wanita sambil bekerja di ladang mengulang-ulang hafalan bagi kitab Al-Irsyad. Ribuan orang menghafalnya, namun pada hari ini saya tak pasti di tempat mana yang masih lagi mempelajari kitab ini. Boleh dikatakan seperti tiada. Seperti tiada kerana terlalu sedikit yang mempelajari kitab ini, dan saya sendiri tidak pernah mempelajarinya. Namun kitab ini begitu penting sehingga telah dikhidmati oleh tokoh mazhab Syafi'i yang terulung daripada kalangan mutaakhirin, iaitu Syekh
Ibn Hajar Al-Haytami yang meninggal di Mekah. Ulama Mesir tinggal di Mekah, ma'ruf. Beliau telah khidmat kepada irsyad dengan 3 syarah. Mana beliau khidmat kita itu dengan sampai 3 syarah. Ada yang bernama Al-Imdad, ada yang bernama Fathul Jawad. Itu khidmat beliau kepada matan Al-Irsyad. Jadi kalau kita ingin melihat masail haid yang terkumpul dalam matan, kita bukan bicara syarah memanglah panjang, sifat syarah tu memang panjang, memang banyak. Ini kita bicara matan. Tapi matan irsyad ni dia jadi dia adalah kitab yang payah, kerana dia punya perkataan dia tu dah macam teka-teki, luz, kerana dia mensasarkan kitab yang ringkas yang mengandungi makna yang luas. Maka nak buka dia punya luz itu perlu kemahiran dan berpandukan syarah yang ada. Itu berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tentang kitab berkaitan dengan haid. Dan ada lagi kitab-kitab yang dikarang oleh mutakhir Ma'ruf Al-Ibanah wal-Ifadah An-Nibras fil Ahkamil Haid wan Nifas, dan pelbagai kitab. Itu mutakhirin yang tulis kitab-kitab khusus. Sebenarnya Imam Nawawi, kalau kita lihat dalam Majmu', beliau memberi isyarat, bahawasanya di sana ada kitab haid yang sangat luas, penulisan dia yang ditulis oleh orang sebelum beliau, nama Darimi belakangnya. Dan kitab itu Wallahualam saya tak pernah lihat ia tercetak, tapi kitab yang sangat luas perbahasannya. Dan Imam Nawawi sebenarnya dalam Majmu' menulis tentang haid ini dengan penulisan yang luas, penulisan yang panjang, dengan pelbagai masail dan furu' yang dibentangkan dalam kitab agung beliau, itu Syarah Muhadzab yang kita kenali dengan kitab Al-Majmu'. Dan kalau kita membaca kitab Tahrir ini, usahakan kalau ada masyayikh yang boleh buatkan kelas. Ulama kata kalau kita belajar fiqh, kalau kita belajar nahwu, perlu ada satu kitab karangan Ibnu Hisham Al-Ansari, ulama Mesir, yang kita pelajari, kerana ada barakah pada kitab-kitab beliau, Ibn Hisham. Dan saya fikir siapa yang melalui pengajian nahwu akan melalui seperti kitab Qatrun Nada, Wabal Sada kan, Syudzur Zahab, dan yang terbesar Mughnil Labid dan seumpamanya. Dan kalau mempelajari kitab fiqh, maka perlu mempelajari juga mana-mana kitab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ikutlah mana pun, tak baca yang rendah, baca yang tinggi punya. Dan biasanya kalau pengajian tertinggi dalam fiqh ni, orang belajar Fathul Wahhab kan, syarah kepada Manhajut Tullab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Apa yang saya nak sebut iaitu kitab Tahrir Tanqihul Lubab. Kita asalnya Lubab, Al-Lubab, kemudian jadi Tanqihul Lubab, kena diikhtisarkan lagi oleh beliau. Kita itu namanya Tahrir Tanqihul Lubab, dan beliau telah buat syarah pula kepada kitab Tahrir yang berjudul apa? Tuhfatul Tullab. Tuhfatul Tullab. Dalam kitab Tahrir disebutkan masail ataupun masalah-masalah yang ada hubung kait dengan haid. Dia ada satu fasal berkaitan apakah masalah-masalah yang ada kaitan dengan haid. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kita tidak menekuni masalah haid ini, maka masalah yang lain itu akan terjejas. Kalau tidak memahami atau tak betul dalam kiraan haid, dalam bab haid, dia akan memberi kesan kepada masalah-masalah itu, walaupun masalah itu bukan bab haid. Maka disenaraikan apakah perkara-perkara yang ada hubung kait dengan haid. Yang pertama, paling asas sekali adalah, yang pertama adalah masalah baligh. Masalah apa? Baligh. Balighnya seorang wanita ditentukan dengan haid, yang pertama. Dan masalah yang kedua
sudah tentu masalah bersuci, taharah. Masalah yang ketiga, masalah salah, sembahyang. Salah kira, maka dia akan menjejaskan kesahihan sembahyang. Mungkin dia sembahyang sebenarnya dia berada dalam keadaan haid, ataupun dia tak sembahyang sebenarnya dia bukan haid. Itu dia punya kesan dia. Bayanglah, dia salah kira, maka dia menganggap dia bukan berada dalam keadaan haid, dia istihadah. Dia sembahyang dalam keadaan dia menyangka dia bukan berada dalam haid, itu dia istihadah. Sebenarnya dia berada dalam keadaan haid. Ataupun sebaliknya, yang lebih teruk lagi, kalau dia tidak solat dalam keadaan dia menyangka sebenarnya dia tak boleh solat kerana dia berada dalam haid, sebenarnya ia berpunca daripada dia salah kira dalam menentukan adakah dia haid ataupun tidak, maka ia memberi kesan kepada bab sembahyang. Yang keempat, puasa. Bab puasa, perempuan yang haid haram baginya untuk berpuasa. Dan yang kelima, iaitu berkaitan dengan nikah kahwin. Berkaitan dengan nikah kahwin. Daripada mana tu kaitan haid dengan nikah kahwin? Iaitu dalam masalah iddah. Dalam masalah iddah, kita tahu ada iddah yang disebut sebagai thalathata quru, 3 kali suci dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka untuk menghitung bahawasanya putaran haidnya telah berlaku, putaran sucinya telah berlaku sebanyak 3 kali, maka sudah tentu dia kena kira putaran haid yang betul, baru menghasilkan putaran suci yang betul. Maka kalau dia salah membuat kiraan, mungkin dia berkahwin lebih awal daripada waktu yang sepatutnya dia boleh kahwin, kerana di dalam iddah seorang wanita tidak boleh berkahwin. Dan dia berkaitan dengan perkahwinan itu sendiri, iaitu masalah suami isteri. Jadi itulah, dan kalau berkaitan dengan hamba, dia berkaitan dengan masalah istibra', iddah bagi orang yang merdeka, dan istibra' iaitu masalah pembelian hamba. Jadi itu masalah-masalah yang ada kaitan. Bahkan dia juga ada kaitan dengan masalah talak, iaitu kalau dia melakukan talak secara ta'liq haid. Jadi kepentingan mempelajari haid itu adalah sangat memerlukan. Satu, perlu dipelajari semua umat Islam, yang khususnya wanita lah, sebab itu berkaitan dengan mereka, fardu ain. Dan bagi kamu yang merupakan ustaz dan ustazah yang menjadi pembimbing kepada masyarakat, ilmu haid dan nifas serta istihadah yang perlu dipelajari adalah sudah tentu lebih daripada sekadar fardu ain. Yang kita akan belajar ini bukan hanya sekadar fardu ain. Sebab itu adalah ilmu yang wajib. Tak perlu mengaji Azhar pun untuk tahu benda tu. Tak perlu. Sebab dia wajib tahu. Kalau dia perempuan, dia orang Islam, dia kena tahu. Tapi sebagai ustazah, sebagai ustaz, maka yang lebih daripada itu yang kita gelar sebagai fardu kifayah. Ambil berat untuk belajar. Selalu kita nasihatkan pelajar kita, kita waktu belajar, ini masa belajar. Bagi tumpuan betul, kita sudah berada dalam environmentnya, kita ada kawan, ada ustaz, ada syekh, ada doktor. Memang environment ni sebenarnya boleh bantu kita untuk belajar. Kalau kita duduk luar daripada environment, untuk belajar dia susah. Dah memang berada di dalam lubuk, ambil peluang. Kalau kita nak faham satu masalah, kita ada rujukan, kita ada kawan, kita ada teman untuk discuss, ada ustaz, ada doktor dan seumpamanya, maka ambillah peluang ini sebaik-baiknya, kerana orang menganggap orang yang belajar di sini adalah ustaz dan boleh menyelesaikan masalah-masalah agama mereka. Maka guru kami selalu berpesan, kita tak baik, kita ni tak bagus, tapi orang sangka kita bagus. Orang sangka baik lah, orang panggil ustaz tu maknanya bagus lah. Maka hargailah sangka baik orang lain dengan kita berdoa dan berusaha supaya kita jadi macam yang dia sangka. Faham? Kita memang tak baik, tapi orang sangka baik. Jadi orang sangka baik itu menunjukkan orang tu hati dia baik, sebab dia sangka baik, orang tu bagus. Dan kita kena berusaha dan berdoa dengan Allah supaya kita jadi macam yang dia sangka. Moga-moga dia punya sangka baik itu membantu kita menjadi baik. Okey? Wallahu a'lam. Itu mukadimah yang saya ingin sebutkan sebelum masuk ke dalam kitab.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pukul berapa? 5.30. Maghrib pukul berapa? 4.30. Maghrib pukul 5.35. 5.35. Okey, kita berhenti 5 suku. Pukul apa? Untuk siap semayang. Boleh. Ustaz Syauqi baca matan. Kebanyakannya pegang kitab apa? Oh, pakai risalah je. Nanti kena beli kitab. Yalah. Ustaz mungkin tak sempat nak beli kan. Yang pakai PDF, usahakan pakai kitab. Belajar pakai PDF tak berkat. Sebab apa? Skrin tu dia baca kitab, skrin tu dia tengok movie ke? So macam mana? Macam mana? Boleh berkat tak? Tak mampu. Okey. Tak mampu tu state. Bawa PDF tu kedai, tu state. Keluarkan dalam bentuk kertas. Dia lain. Orang yang belajar agama, dia pegang kitab tu, dia ada rasa lain. Sebab kalau kita pegang kitab, kita akan rasa kitab je. Tapi kalau kita pegang iPad, kita tak rasa kita pegang kitab, kita pegang, oh ini nak dengar lagu pun benda lah ni juga. Nak tengok movie pun ni juga, dia bercampur-campur. Tak bagus kan. Kecuali darurat. Ad-darurat tu tubihul mahzurah. Tapi pelik juga dia boleh beli iPad tu. Dia kata tak mampu kan. Tapi iPad tu datang daripada mana? Lebih baik dia jual iPad tu, dia beli kitab. Ke macam mana? Jadi kadang-kadang kitab tu tak ada dijual. Apa yang kita buat, kita hantar kat kedai, kita keluarkan dalam bentuk apa? Khususnya kitab yang kita nak belajar lah. Satu kitab kita baca je, satu kita belajar. So bila belajar, dia nak kena tulis juga, nak kena nota-nota juga kan. iPad dia boleh rosak dan seumpamanya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi shaykhina al-Bukhari. Babul hayd. Aqallu sinnihi 9 sinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran, ayat yang menyebut tentang haid, ayat yang saya bacakan tadilah. Wa yasalunaka 'anil mahid. Cuma Quran sebut anil mahid. Kalau kita lihat ketika ulama membincangkan makna haid ni daripada segi lurah dan istilah dia, haid ini disebut lurah dia memberi makna as-sayalan. Sala yasilu sayalan, maksudnya mengalir. Seperti mana orang Arab kata hadal wadi, maksudnya salah, mengalir. Salah. Dan dalam bahasa Arab, seperti mana untuk merujuk kepada darah yang keluar daripada wanita secara tabi'i itu dipanggil haid, ia juga kadang digunakan kalimah nifas, tapi maksudnya haid. Ini segi lurah, bukan segi istilah. Jadi kadang-kadang kita jumpa penggunaan itu, mungkin kita menganggap maksud dia adalah haid, nifas, tapi sebenarnya adalah haid. Dan dalam syarah akan senaraikan apakah lurah-lurah lagi bagi haid, yang itu boleh rujuk sendirilah. Dia tak dikaitan dengan hukum, itu hanya sebagai tafannun saja dalam bab lurah. Seperti tamthun misalnya kan, dhahikun, itu juga memberi makna haid. Dalam Quran, fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Ada ulama yang tafsirkan fadhahikat dalam surah Az-Zariyat. Zariyat, fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq Yaqub. Surah apa? Surah Hud, yang kisah bila malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim. Ada ulama tafsirkan fadhahikat tu maksudnya keluar haid, kerana ketika itu isteri Nabi Ibrahim sudah sampai umur yang tak boleh keluar haid.
Lalu berita gembira yang bahawasanya beliau akan dapat anak. Memang dhahikat makna biasanya adalah ketawa lah, tetapi ada juga ulama yang mentafsirkan seperti itu. Itu daripada segi lurah. Misalnya dalam segi lurah, haid juga digunakan perkataan tamthun. Lam yatamithunna insun, itu makna lain lah. Cuma tamthun itu juga adalah lurah bagi memberi makna haid. Kita ambil yang selalu digunakan, iaitu haid yang memberi makna mengalir. Kita tahu dalam bahasa Arab, kalau lopak air atau tempat tanah yang berkumpul air di dalamnya, kita panggil apa? Kita panggil haud. Kita panggil haud yang jamaknya hiyal, kan? Jamaknya hiyal. Haud jamaknya hiyal. Maka daripada segi dia panggil ilmu istiqaq yang menggali dan meneroka akar bagi sesuatu perkataan, maka kita boleh faham apa munasabahnya. Darah yang keluar daripada wanita itu dipanggil haid. Kita boleh dah nampak munasabah antara akar perkataan itu dengan perkataan itu sendiri, iaitu haid adalah sesuatu yang mengalir. Maka sebab itu dia datang daripada perkataan, punca kata dia itu adalah daripada makna apa? Mengalir. Kemudian daripada segi istilah dia, tulis memang ada pelbagai istilah yang dinyatakan, tapi ini salah satu lah. Dia punya istilah dia, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati min ghairi illatin wala wiladah. Damu jibillah, makna haid itu, pertama, haid ini adalah darah. Dia adalah darah kerana yang keluar daripada kubul seorang wanita itu bukan hanya darah, bukan hanya cecair darah, tetapi kita ada cecair seperti air mazi misalnya, seperti air mani misalnya, dan sudah tentu baul yang keluar daripada saluran itu. Dan haid ini dia darah. Cuma nanti kita akan mempelajari warna-warna bagi darah. Warna-warna bagi darah haid ini dia bukan hanya merah sahaja. Dia bukan hanya merah sahaja. Walaupun kita sebut darah, cuma darah haid ini dia ada special case. Kerana berdasarkan hadis misalnya, Nabi ditanya tentang sufrah dan kudrah, kan? Keruh dan juga kekuningan. Maka walaupun warna dia itu bukan warna kebiasaan darah, warna kebiasaan darah yang biasanya merah ke hitam ke, dia tetap dihukum sebagai darah haid. Okey, damu jibilah. Jadi haid ni dia merupakan darah jibilah. Jibilah ni maksudnya tabi'ah. Dia tabi'ah. Dia memang ia merupakan suatu tabiat normal. Maksud perempuan yang keluar haid ni dia normal, bukan sakit. Dia normal. Yang jubilat alaihi banatu Adam, yang telah dicipta, ditabiatkan atasnya akan anak-anak perempuan Adam, iaitu kaum wanita. Sebab itu dipanggil damu jibillah. Yakhruju, yang keluar ia,
min, daripada aqsa. Jadi rahim wanita ini dia ada adna, yang paling dekat. Dia ada yang paling hujung. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa dipanggil Aqsa? Sebab dia adalah masjid yang paling jauh daripada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan paling hujung sekali Al-Masjidil Aqsa. Sebab itu Masjid Aqsa dipanggil Al-Aqsa. Yakhruju min Aqsa. Dan kalau nak tahu daripada segi saintifiknya, itu tak ada kaitan dengan hukum fiqah. Ada, kita boleh dapat maklumat itu daripada Syekh Google, baca aja. Tapi itu tak ada kaitan dengan hukum fiqah. Dari segi saintifiknya, kenapa perempuan keluar darah haid. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati min ghairi illah, bukan kerana sakit dan bukan kerana beranak. Jadi kait min ghairi illah, dan juga dan setengah kitab tak ada pun perkataan min ghairi illah, terus min ghairi wiladah, tanpa sakit dan tanpa beranak. Jadi kedua-dua kait ataupun dua kait yang terakhir itu, pertama min ghairi illah ini untuk mengeluarkan. Kita belajar dalam kitab, dia sebab apa? Kait ini dia nak keluarkan. Kita belajar dalam mantiq ada ta'rif ni perlu ada jami' dan perlu ada mani'. Maka dalam ta'rif itu kita perlu letak mani', quyud mani'ah. Kait yang mana dia keluarkan benda yang tak ada kaitan. Maka sebab darah yang keluar ni bukan semuanya haid. Ada yang namanya istihadah, ada yang namanya memang sakit. Orang ni sakit, seperti Nabi sebut istihadah ini antaranya penyakit ada kaitan dengan jin juga, rakadus syaitan, yang tendangan daripada syaitan misalnya, ataupun ada pendarahan yang berlaku. Maka yang haid itu dia jibillah, dia bukan kerana sakit dan dia bukan kerana wiladah, kerana beranak. Kalau kerana beranak, namanya adalah nifas. Maka daripada apa yang saya tulis ni, secara ijmalinya dapatlah kita mengetahui definisi ataupun ta'rif bagi darah haid. Okey, baca sekali. Aqallu sinnihi 9 sinin. Aqallu sinnihi, ini perkara paling asas dipelajari dalam bab haid. Kita belajar dalam kitab fiqh yang paling rendah, iaitu Safinatun Najah, berkaitan dengan alamatul bulugh. Bahkan dalam Safinatun Najah ni, perbahasan pertama yang disebut alamatul bulugh. Lepas membicarakan tentang iman, Islam, kemudian dibahaskan tentang alamatul bulugh, tanda-tanda baligh. Dan tanda baligh ini ada yang berkongsi, iaitu sama antara lelaki dan perempuan, iaitu baligh ni dia ada baligh bil umur, bis sin, baligh melalui umur. Maka kaedah dia sama je, lelaki ke perempuan ke sama, iaitu 15 tahun qamariyah. Okey. Dan ada baligh melalui ada baligh yang mana mushtarak juga antara lelaki dan perempuan, iaitu khurujul mani, mushtarak. Dan ada baligh yang hanya khusus untuk perempuan, iaitu keluar haid. Keluar haid ni dia ada umur paling awal, paling minima umur berdasarkan istiqra'. Tidak ada haid yang, tidak ada darah yang kita akan hukum haid kalau dia keluar bawah lagi, awal lagi daripada umur minima ni. Mudah aja. Fuqaha letak umur minima. Maknanya kalau keluar awal daripada itu, bas, tak perlu nak fikir, dia bukan haid. Okey. Dan umur tersebut seperti yang kita baca tadi, iaitu 9 sinin, 9 tahun. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada umur maksima, tak ada. Hanya ada umur minima sahaja. Walaupun dari segi kedoktoran kita ada istilah monopause, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ayisah.
Aisah ni merujuk perempuan yang telah berputus asa daripada keluar haid. Maknanya dah tak ada haid. Bahasa Melayu dipanggil menopause, daripada bahasa Inggeris. Tidak ada umur maksima, tetapi umur minima 9 tahun. Maknanya apa? Maknanya kalau dia dah berumur 9 tahun ke atas, dia kaedah haid ni, kalau satu orang perempuan yang dia sudah berada pada umur haid, kita gelar umur haid itu kita bagi sinnul haid. Contohnya, okey, perempuan umur apa ni? 10 tahun. Oh, maknanya dia sudah berada pada sinnul haid. Umur boleh keluar haid. Itu maksud sinnul haid. Sinnul haid ni boleh keluar. Kalau dia memang dah keluar, maka dia dah dikira orang yang haid. Sinnul haid. Satu formula yang kamu boleh ambil, kalau satu orang wanita keluar darah pada ayyamul haid, kerana dia ada satu sinnul haid, kemudian dia ada ayyamul haid, maksudnya darah tu keluar pada hari-hari yang memang boleh keluar haid. Faham? Maka bagi perempuan itu, dia kena buat apa? Dia kena hukum yang keluar tu haid. Dia kena hukum dulu sebelum apa-apa. Dia kena hukum yang okey, sekarang ni darah telah keluar. Darah telah keluar pada waktu imkanil haid. Imkan, pada waktu yang boleh keluar haid. Tak keluar pun boleh, keluar pun boleh. Maka pertama sekali dia kena buat, dia kena hukum yang keluar tu haid. Dia kena hukum dulu, kerana akan datang mungkin berubah hukum tu. Tapi buat masa sekarang, dia kena hukum itu haid. Apa maksud dia? Maksud dia, oleh kerana dia telah hukum darah itu haid, maka dia kena tinggalkan semua perkara yang haram dilakukan oleh wanita haid, iaitu 8 perkara. Apakah yang dimaksudkan imkanul haid? Satu, kita kata kalau bawah 9 tahun itu bukanlah waktu imkanil haid. Tak, itu bukan tak. Tapi kalau atas 9 tahun, 10 tahun, 11, dan dia memang orang yang dah keluar haid, dia ada hari-hari yang tak mungkin keluar haid. Tak mungkin. Yang saya sebutkan tadi, dia kena hukum darah itu haid kalau hari yang mungkin keluar haid. Mungkin. Kalau hari-hari yang tak mungkin keluar haid dalam waktu ini, maka dia hukum itu bukan haid. Okey, apakah hari-hari yang tak mungkin keluar haid? Hari-hari yang tak mungkin keluar haid adalah hari suci. Contohnya, dia dah tamat dah haid dia. Aktsarul haid 15 hari. Sekarang dia dalam tempoh suci. Suci paling sedikit 15 hari. Jadi dalam tempoh belum cukup 15 hari, kalau keluar darah, tempoh itu dipanggil tempoh yang tak mungkin keluar haid. Tak mungkin. Maka kalau keluar juga, confirm yang tu bukan haid. Faham? Kalau keluar juga, confirm itu bukan haid. Bukan. Itu apa-apalah yang bukan haid. Paling kurang namanya istihadah. Kan? Namanya istihadah. Faham tak? Tapi kalau perempuan, okey, suci dah melebihi 15 hari. Dah lebih dah. Kalau suci dia dah melebihi 15 hari, hari ke-16, 17, 18, 19, itu semua dipanggil hari-hari yang mungkin dia keluar haid. Mungkin. Sebab dia dah melepasi minimanya suci, kan? So, boleh tak haid keluar seawal hari ke-16? Boleh. 17, 18, ikutlah berapa pun. Kerana dia berada dalam tempoh ataupun dia berada dalam hari-hari yang boleh keluar haid. Jadi ingat formula tadi, kalau darah itu keluar pada hari imkanul haid. Nak faham imkanul haid, kena faham yang lawan dia. Orang Arab terlalu sebut tu'rafu al-asya'u bi'adadadiha. Diketahui dan difahami sesuatu itu dengan lawan dia. Okey? Jadi nak kefahaman tentang waktu yang tak mungkin keluar haid, kita bagi dua contoh tadi. Dua keadaan. Pertama, bawah 9 tahun.
Yang kedua, darah keluar dalam keadaan dia belum dapat lagi sekurang-kurang suci, belum dapat lagi 15 hari, maka dari segi hukumnya tak mungkin darah itu dihukum haid. Okey, faham kan? Siapa tak faham? Yang ni faham kan? Ini penting ni. Ini masih lagi dia punya dasar-dasar. So belajar daripada dasar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haid ni adalah hukum. Faham? Jadi kena sebut betul. Sekarang ni satu orang perempuan dia keluar darah, kita sebut dia macam ni. Sekarang ni apa yang berlaku? Dia nak tanya soalan. Dia tanya ke ustaz. Dia kata, ustaz, sekarang ni saya keluar darah haid. Jadi darah saya ni haid ke? Dia nak tanya soalan apa? Dia telah menghukum darah itu haid. Soalan yang betul, ustaz, sekarang ni saya keluar darah begini. So adakah darah ini haid ataupun tidak? Sebab haid ni hukum. Haid ni adalah hukum kepada darah. Kerana darah itu juga boleh dihukum sebagai nifas. Darah itu juga boleh dihukum istihadah. Darah itu juga boleh dihukum fasad dan fasad istihadah. Maka ayat yang betul, soalan yang betul, satu orang wanita keluar darah selama sekian. Maka apakah hukum bagi darah itu? Baru kita cakap. Kan? Kalau dia daripada awal lagi kata saya keluar haid waktu sekian, jadi darah saya haid ke? Dia nak tanya apa? Kan? Dia dah bagi hukum awal lagi sebelum start tu. Jadi itu pun penggunaan tu, perkataan tu kena tepat. Okey? Jadi kena ingat lagi sekali, haid ni darah yang keluar itu dipanggil keadaan. Keadaan dia darah keluar. Yang keluar itu panggil apa? Mungkin haid, mungkin istihadah, mungkin, kan? Macam mana nak tahu mungkin haid ke mungkin istihadah? So kita ada formula dia yang dipelajari dalam kitab. Itulah yang menentukan yang ini haid, yang ini bukan haid. Faham? Itu pun perkara asas yang perlu difahami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca lagi sekali. Aqallu sinnihi 9 sinin. Aqallu sinnihi. Aqallu sinnihi. Cuba tengok dalam tu kan. Aqallu sinnihi 9 sinina qamariyatun Dia bila kita belajar fiqh, dia ada satu kaedah bahawasanya haisu idza utliqatis sanah fal muradu biha as-sanah asy-syar'iyyah. Faham? Maksudnya kalau dalam kitab, kalau dalam hadis, kalau dalam bahasa syarak, kalau dalam bahasa syarak dia guna perkataan tahun, kalau dia guna perkataan bulan, kalau dia guna perkataan hari, dan perkara ini kamu pelajari dalam usulul fiqh, iaitu berkaitan sesuatu lafaz itu dia ada makna syar'i, dia ada makna urfi, dia ada makna lughawi. Tetapi kalau yang menuturkan itu adalah syari', maka tafsiran bagi perkataan itu adalah makna syarak yang diutamakan. Kalau tak boleh baru kita pergi mungkin itu makna lughawi ke, makna urfi ke. Tetapi kalau yang menuturkan atau dia datang dalam teks syarak, datang dalam Quran, dalam hadis, contohnya jumpa perkataan solah, aqimus solah, memang daripada segi bahasa solah ni ada macam-macam makna lagi, tetapi oleh kerana perkataan solah tu didatang dalam teks Quran, maka prioriti keutamaan tafsiran bagi perkataan solat ialah makna syarak. Solat. Faham? Sembahyang yang ma'ruf yang kita tahu, siyam, haj, umrah, maka prioriti tafsiran adalah makna syarak. Jadi samalah juga bila diitlakkan perkataan tahun ni dia ada tahun syarak. Tahun syarak ni tahun pada uruf Rasulullah. Uruf Rasulullah ni uruf Arab lah. Tahun ni maksudnya tahun qamariyah, bukan syamsiyah.
Sebab orang Arab tak pakai kiraan dia tak pakai kiraan syamsiyah. Mereka pakai qamariyah. Jadi walaupun dalam matan ni dia tak sebut perkataan qamariyah, tak sebut, kita yang kena faham, sebab kita sedang baca buku syarak, kan? Buku syarak fiqh ni buku syarak lah. Maka walaupun disebut aqallu sinni tis'u sinin, maksud dia qamariyah. Faham? Maksud dia qamariyah. Maksudnya 9 tahun qamariyah. Okey? Itu cara memahami teks syarak. Kemudian takriban, lebih kurang. Takriban lawan dia tahdidan. Tahdidan lawan dia takriban. Baru-baru ni pun kita membahaskan tentang masalah qudwah Imam Ma'mum, 300 zira'in takriban, kan? 300 hasta lebih kurang. Dan saya sebut pada malam itu ada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi yang berjudul Ru'usul Masail, ringkas sahaja, risalah sebenarnya, yang beliau bawakan apa masalah-masalah dalam fiqh ni yang berlaku khilaf, adakah penetapan qadar itu takriban ataupun penetapan qadar itu tahdidan. Ada khilaf. Contohnya ada khilaf dalam bab qullatain 500 ritlin baghdadiyin takriban fil asah, kata Imam Nawawi dalam Minhaj. Maksudnya 500 rital itu kiraan tepat. Kalau bila kita kata tepat, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tak boleh kurang. Lebih tak ada masalah. Jadi dalam masalah marhalatain, dalam masalah kiraan safar, kiraan 2 marhalah. 2 marhalah ini kiraannya adalah kiraan apa dia panggil apa? Hashimiyah, kan? Takriban ke tahdidan? 48 batu Hashimi, takriban ke tahdidan? Takrib boleh kurang sikit lah. Ni bab safar, kiraan ni kan 48 batu Hashimi, 48 batu Hashimi pula dah. Takriban ke tahdidan? Siapa nak jawab? Ada nak jawab? Enggak ada? Apa? والمسافة تحديد وقيل تقريب. Tahdid. Mu'tamad dia tahdidan, bukan takriban. Faham? Tahdid. Apa maksud tahdid? Dia tepat, tak boleh kurang. Faham? Tapi dalam bab ni, dalam bab yang 9 tahun ini adalah takriban. Apa maksud takriban? Bahasa pasar mudah dia, maknanya kalau perempuan ni, kalau budak perempuan ni keluar darah, didapati keluar darah sebelum umur 9 tahun, tak cukup lagi 9 tahun dah keluar, ada keadaan yang masih lagi boleh dihukum haid. Itu dia panggil lebih kurang. Lebih kurang tu maksudnya kalau awal sikit masih kira lagi. Itu maksud takriban. Kalau dia keluar awal sikit masih lagi boleh kira. Okey? Faham kan? Tapi soalan dia, awal sikit tu berapa? Awal sikit tu berapa? Dia tak tulis kan? Jadi bila kita belajar fiqh, ada hukum yang mana ditinggalkan dalam keadaan tidak jelas.
Tak jelas dalam matan lah, dalam syarah semua sebut. Maka kita lah sebagai pelajar, orang yang nak mencari, pelajar ni kan dia panggil talib. Guru kami selalu kata talib ni dia cari. Jadi kamu ni talibul ilmi ke talibul makan ke talibul malbas, pencari baju, pencari kasut, pencari handphone, pencari apa ni, nak jadi pencari ilmu ke pencari handphone? Terpulang. Tapi talibul ilmi dia punya kerja dia cari kan. Cari lah. Sekarang ni dia tak jelas lah apa maksud lebih kurang. Ustaz kata kalau keluar awal sikit pun masih boleh kira. So awal kan perkataan subjektif. Sebulan ke, sehari ke, 1 jam ke, seminit ke. Jadi bila sesuatu itu diterangkan, disebut secara mujmal dalam kitab, sebagai talibul ilm dia nak tahu. Faham? Sebab talibul ilm ni dia ada sifat hirs, keinginan untuk tahu kan. So dia tak tahu. Macam mana cara dia nak tahu? Dia tanya orang, tanya ustaz dia, soal kan, ataupun dia bahas, cari dalam syarah ke. Kat mana kalau satu syarah tak sebut, mungkin syarah lain sebut. Itulah kerja penuntut ilmu. Dia berpindah dari satu kitab ke satu kitab, satu guru ke satu guru, untuk dia nak dapatkan apa maksud dia. Kena bentuk jiwa macam tu. Faham? Barulah boleh digelar talibu apa? Talibul ilmi yang benar, bukan fake, original. Kita pun tak nak beli yang fake kan. So kita nak bertukar daripada talibul ilmu yang fake punya kepada original. Faham? Fake ke original? Cari yang asli. Jadi maka dalam syarah sebut takriban itu, maksudnya kalau dia keluar awal sikit daripada umur 9 tahun tu berapa? Awal tu berapa? Sebab subjektif awal. Mungkin sebulan awal banding setahun kan? Setahun awal banding 2 tahun. So awal tu berapa? Faham? Maka benda ni semua sudah diselesaikan oleh fuqaha kita. Takriban Allahumma salli ala Muhammad. Takriban ni disebutkan, iaitu kalau dia punya, saya sebut dulu dia punya keterangan mudah dia, nanti kita baca daripada Kanzur Raghibin. Kalau darah itu keluar dalam tempoh yang tak cukup, tidak meluasi, sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, maka darah itu masih lagi boleh dihukum haid. Kalau darah itu keluar dalam tempoh yang meluasi itu maksud mencukupi, sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam 24 jam, sekurang-kurang suci 15 hari, maknanya campur 2 je 16 hari. Kalau dia keluar awal lagi daripada itu, maka tidak boleh dihukum haid. Dia mudah aja, tak susah pun. Okey. Kiraan yang 9 tahun ni, kiraan dia bukan macam cara kita kira tahun masuk sekolah. Macam contohnya budak ni dia lahir hujung tahun bulan 12. Dia 1982 contoh dia, tapi hujung tahun. Maka satu orang ni pula lahir awal tahun 83. Maka kita kata dua orang ni beza berapa lama? Beza setahun. Padahal beza sehari je. Betul tak? Beza sehari je. Tapi dia cara orang kalau sekolah punya kiraan kan, dia kira tahun je. Dia ni 13 tahun. Yang ni 14 tahun. Oh, jauh beza kau dengan dia. Setahun beza. Tak. Sehari je beza. Dia hujung tahun, ini awal tahun. Tapi dalam haid dia bukan kira macam tu. Ini cara kira salah pun. Macam contohnya perempuan mengira haid, dia kira macam ni, dia kira by hari bulan. Contohlah, dia keluar darah 1 hari bulan. Sekarang ni dah hari ke-16, maksudnya 16 hari bulan, maka dia kata saya istihadah. Bas. Sebab haid 15 hari, sekarang saya dah keluar darah 16 hari. Sebab tarikh sekarang tulis kat kalender.
Jadi orang perempuan dia perlu ada kalender. Sekarang ni pun sudah dicetak Madrasah Mustafa Batangkali dah cetak buku catatan haid untuk tulis mula supaya tak lupa kan. Biasanya perempuan dia pakai kalender, tulis kat kalender tu. Ikutlah tulis kat nota macam mana, tapi sekarang ada yang sudah cetak saja formal secara bagus, buku untuk dia buat nota haid dia. Bolehlah dapatkan, tapi kat Malaysia lah. Jadi kiraan tu salah. Kiraan yang kata kalau sekarang ni hari bulan 16 hari bulan, maka saya sudah keluar melebihi sebanyak-banyak haid 15 hari. Salah. Kiraan haid ni, kami belajar bab haid ni daripada Kiai Osman Jambi. Dia datang madrasah dan buat daurah pada pelajar. Beliau pun ada tulis kitab haid dan saya tunjukkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab pun ada. Selalu diingatkan, ini basic ni, sama ada yang bertanya ataupun yang ditanya. Kalau nak bertanya tentang haid, ataupun kalau ada orang tanya tentang haid, kita kena betulkan dulu soalan dia. Baru kita jawab. Jadi misalnya satu orang perempuan dalam kiraan haid ni, dia kena bagi tahu bukan hari bulan, dia kena bagi tahu pukul berapa. Satu hari bulan pukul berapa. Itu baru habis soalan. Faham tak? Itu baru habis kenyataan. Jadi secara logiknya, kalau darah dia keluar hari pertama pukul 12, dia hanya akan tamat 15 hari pukul 12 16 hari bulan. Faham? So maksudnya pagi 16 hari bulan, dia belum lagi melebihi 16 hari. Dia belum lagi melebihi 15 hari. Betul tak? Tapi kalau tidak memahami perkara ini, maka masuk je pagi, tukar je tarikh kepada 16 hari bulan, maka terus menganggap dia telah istihadah. Maka jadi salah kat situ. Faham kan? Salah. Kena bagi tahu keluar berapa hari bulan, pukul berapa. Barulah yang ditanya tu boleh bagi jawapan yang betul. Kalau hanya bagi tahu 1 hari bulan ke 2 hari bulan ke, kita tak akan dapat suatu kiraan yang tepat. Okey, bagi tahu sekali. Maksudnya kalau perempuan yang mengalami haid, dia kena tulis pukul berapa. Dia kena tulis pukul berapa dia keluar pada tarikh tersebut. Okey. Dan ini perkara yang perlu difahami dengan baik, tentang cara mengira, mencatat darah haid, iaitu apa yang saya sebut tadi, iaitu kena tuliskan sekali waktunya, bukan hanya tarikhnya sahaja, tetapi waktunya juga perlu ditulis dan waktunya perlu catatkan. Okey, yang 9 tahun ni, yang 9 tahun ini adalah bukan macam yang cara kira tahun sekolah tu. Dia berdasarkan birthday. Faham? Maksudnya kalau kita sebenarnya boleh dapatkan tahun Qamariyah kita, dah ada apps pun yang akan pandu kita lahir ni bulan Rejab ke Syaban ke Ramadan ke, maka dapatkan. Dan sebenarnya bagus juga sambut birthday bulan Islam. Siapa pernah buat? Saya pun tak pernah buat. Kita tak tahu kita ni lahir bulan Islam berapa, Rejab ke Syaban ke. Siapa tahu? Masya Allah. Kalau pelajar Azhar pun tak tahu, takkan pelajar Oxford tahu. Macam mana? So lepas ni buka apps, type kita punya tarikh lahir yang Syamsiah ni, untuk kita tahu tarikh Qamariyah kita. Sebab apa? Contohnya kiraan baligh Qamariyah lebih cepat, lebih banyak daripada Syamsiah. Jadi dia duk kira dia belum baligh sebab umur tak cukup 15. Sebenarnya berdasarkan Qamariyah dia cukup 15. Faham? Itu dia punya kesan dia. Di segi hukum, kalau dia tidak mengetahui umur dia daripada segi Qamariyah. Dan dalam bab ini kiraan dia adalah Qamariyah by birthday. Faham?
Jadi 9 tahun itu, okey, contohnya dia lahir 3 Syawal. Syawal lah kira 3 Syawal sampai tahun yang ke-9. 3 Syawal. Kita ambil lah dia ni lahir 18 Syawal. Kita ambil 18 Syawal pukul 12 contoh dia, lebih kurang lah. Sekarang ni darah dia keluar pada tarikh tadi kita cakap berapa Syawal? 18 Syawal. Darah dia keluar pada tarikh 11 Syawal. Mana belum cukup 9 tahun kan? Belum kan? So darah yang keluar pada 11 Syawal itu adakah boleh dihukum haid? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kena jawab yang tepat. Macam contohnya jawab kerana takriban. Tak tepat jawapan tu. Apa? Dia punya jawapan itu bila kita tahu dia punya tafsiran takriban tu lah. Tadi saya dah sebut dah, takriban tu maksudnya apa? Takriban tu dah pukul apa dah? Suku. Ini last lah ni untuk sebelum maghrib ni. Ni umur dia, ini 18 birthday dia. Ini 30. Ini 1. Okey. Enam tujuh. 17 kan? Dia punya kaedah dia ni. Ini maksud takriban. Takriban tu maksudnya iaitu bad li taswir bi an yakhruja damun fi ma laysa aqal haid wa tuhr. Apabila darah itu keluar dalam tempoh yang tak mencukupi sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid dan suci, sekurang-kurang haid 1 hari, sekurang-kurang suci 15 hari, maksudnya 16. Kalau darah itu keluar awal lagi, sama ada pada 16 hari tepat ataupun awal lagi, maksudnya 17 hari awal, 18 hari awal, 19 hari awal, maka ia tidak boleh dikira haid. Mudah aja kan? Kalau dia keluar 15 hari setengah awal, 14 hari ke atas, 13 hari awal, 11 hari awal, itu semua boleh dihukum haid. Ini senang je. Senang ke susah? Senang je. Amalkan je lah perempuan. Laki amalkan maksudnya dia bagi jawapan yang betul. Jadi kalau 16 hari ni hari ke berapa? Hari ke berapa? Maksud border dia, kita nak letak border yang mana? Dia lahir pula pukul 12 tengah hari. Dia hari tu memang kira by jam pula. Dia ada jam pula. Jadi kira lah berapa border dia? 3.
Tiga. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Belum lagi. 15. 2 pukul 12. Selepas. Maksudnya kalau darah dia keluar pukul 12, 2 hari bulan ke atas, maka darah itu masih boleh dihukum sebagai haid. Kalau keluar lebih awal daripada itu, belakang lagi, bulan Syawal, sebelum tu lagi bulan Ramadan, sebelum tu, itu wadih. Faham? Itu sahaja yang dimaksudkan dengan takriban. Takriban. Tapi kalau darah tu, okey, begitu. Bas. Siapa tak faham? Dia bab ni, setiap bab kena faham dulu baru boleh masuk bab seterusnya. So nanti lagi pening. Yang kat depan ni lagi pening daripada yang ni. Ya. Nambah yang belakang tak jadi tahdidan pula. Apa dia? Kan sebut takriban. Yang kita yang penentuan. Dah, tahdidan kan sebut tadi 9 tahun takriban. Maksudnya bukan tepat 9 tahun, awal sikit boleh. Itu maksud takriban. Maksudnya kenapa ulama tak ambil terus tahdidan sebelum 16. Macam tu. Tak letak di situ terus. Kenapa tak? Maksudnya dia aqall sin 16 hari sebelum 16 tahun. 16 hari sebelum 9 tahun. Dia bila Imam Syafi'i dia takbir ni, itu satu takbir kan, takbir. Jadi takbir itu misal contohnya 500 rital dan beberapa rital. Satu kerana dalam mentafsirkan takriban itu sendiri ada khilaf. Faham tak? Dan satu lagi para fuqaha menggunakan perkataan 9 tahun. 9 tahun. Macam contohnya ulama bahaskan tentang masalah Nabi kata muru auladakum bis salahi wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u tis'in. Maka sama juga ulama bahaskan yang kata umur 7 tahun itu takriban ke tahdidan yang Nabi sebut tu. Tabir yang digunakan 7 tahun, 9 tahun. Tetapi ia secara tepat ataupun tepat, maka kita yang tafsirkan apa yang dimaksudkan oleh fuqaha. Maka fuqaha Syafi'i mentafsirkan perkataan 9 tahun yang dimaksudkan oleh al-imam itu apa. So kita mengekalkan takbir yang ditakbirkan oleh al-imam dan takbir yang ditakbirkan oleh syarak. Macam contoh, ada khilaf Ramli Ibn Hajar dalam menentukan pukullah anak ketika umur 10 tahun. Adakah 10 tahun by birthday ataupun 10 tahun itu dia masuk je tahun ke-10 daripada kelahiran dia dah cukup masa dah boleh pukul dia. Maka Imam Ramli dan Ibn Hajar berbeza dalam mentafsirkan adakah 10 tahun yang dimaksudkan itu tahun ke-10 walaupun belum tepat, belum tamamul ashirah, cuma tahun ke-10 dah masuk, tapi 10 tepat belum masuk. Maka mereka berbeza pendapat tentang perkara itu, dan mereka tak berbeza pendapat yang suruh semayang umur 7 tahun itu adalah 7 tahun, iaitu maksudnya telah sempurna umur 7 tahun. Faham tak? Dia berpunca daripada takbir yang digunakan oleh sahibul madhab. Maka fuqaha lepas itu datang mentafsir apa yang dimaksudkan oleh sahibul mazhab dengan perkataan yang beliau katakan. Okey.